Okey, kalau semua dah sedia dengan okey, boleh nampak kan muka cikgu dalam bulatan dan juga soalan. Nampak tak? Nampak. Nampak. Okey. So, kita takkan bincang semua. Cikgu nak bincang soalan 1 sampai soalan 8 je. Sebab itu yang penting lah untuk chapter 10 ni. Okey, soalan pertama dia kata kat situ, in the diagram, the perimeter of a shaded region is 25 cm. Find the perimeter of the shaded region which is not shaded. Find the perimeter of the region which is not shaded. Okay. So, harap kamu tahu apa itu perimeter. Apa itu perimeter? Perimeter adalah ukuran di sisi kan. 1, 2, macam tu lah. 3, 4, 5, 6 kan. Tetapi soalan bagi perimeter bagi yang berlorek ini adalah 25 cm kan. Okay. So, kita start daripada P ke Q. Berapakah ukuran untuk P ke Q? Okay. Kita tahu yang daripada R ke S adalah 6 cm. Kemudian daripada V ke T adalah 13 cm. So, berapakah ukuran dekat PQ ni? Kamu tolak je lah 13 tu tolak dengan 6. Kamu akan dapat sini 7 cm. Okay. Q ke R tak ada masalah. R ke S tak ada masalah. S ke T tak ada masalah. T ke V pun tak ada masalah. 13. Dan yang terakhir sekali V ke P. So, V ke P, kamu tahu daripada S ke T adalah 8 cm. Dan kamu tahu daripada R ke Q adalah 5 cm. So, apakah PV? 3. So, apa yang kamu kena buat sebenarnya adalah mencari panjang SU sahaja. So, panjang SU tu adalah 25 cm iaitu total perimeter. You tolakkan dengan 8 dengan 5. So, that you akan dapat 12 cm. So, 12 cm tu adalah panjang SU. So, nak cari dia punya perimeter, kamu tambah je yang warna putih punya part tu sekali dengan panjang SU 12 cm tu. So, sebab itulah not shaded tu akan dapat kamu start daripada RS. Okay, RS 6 tambah SU kat belakang tu 12. Lepas tu tambah dengan 7 PQ tambah dengan PV 3 tambah dengan UV 8. Dan bila kamu tambah semua sekali kamu akan dapat 41 cm. Okay, itu saja. Nombor 2. The diagram shows a square PQST. Square, so square maksudnya semua sisi sama. Triangle QRS. Dibagi dekat situ tanda tu maksudnya dia adalah segitiga sama sisi. So, semua sisi dia sama. And a trapezium PTUV. Find the perimeter of the whole diagram. So, kamu nak cari ukur lilit dekat luar tu. So, kalau dia dah bagi sini 5, sini 5. So, kalau sini pun 5. So, of course, sini pun akan jadi 5, 5. Okay. So, kita boleh buat lah. So, perimeter. Kita start daripada PQ lah. P So, 5 tambah 5 tambah 5. Ada berapa 5 tu? Tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 4. Dapat berapa? 30. 30 Okay. 30. Baik. Terima kasih semua. Betul. Faham Okay. Nombor 3 pula. The diagram shows a triangle SRT and a trapezium PQRT. The perimeter of a triangle SRT adalah 24. Find the area of a whole diagram. So, soalan dah bagi ukur lilit untuk segitiga. SRT. So, bila kamu dah ada 24 cm, so kamu boleh dapatkan satu ukuran yang tak ada dekat sini iaitu RT. So, RT adalah 24 keseluruhan tolak 10 tolak dengan 6. Akan dapat berapa?
8. 8, baik. So, ni adalah 8 So, kita dah ada kesemua information ataupun maklumat yang kita perlukan. Bolehlah kita carikan luas untuk keseluruhan diagram. So, bila kita nak cari luas, kamu buatlah satu-satu. Maknanya kamu bahagikan diagram kepada dua bahagian yang berbeza lah. Ini A, ini B. Macam tu. Buat secara sistematik. So, area A. Apakah rumus untuk luas segitiga? Siapa tahu? Apakah rumus untuk luas segitiga? Dah belajar dah. Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. 1/2. Bila kita bermain dengan segitiga, apa yang penting bukan panjang lebar. Panjang lebar tu kalau segi 4 ke, rectangle ke. So, kalau segitiga, dia kena ada base, tapak, darab dengan HEI GHT, tinggi. Okey, di manakah tapak dia? Tapak dia berada pada sinilah. Ini tapak dia SR ni. Lepas tu tinggi dia mana? Adakah tinggi dia ST ataupun RT? RT. RT. Okey, jangan ambil ST ST tu bukan tinggi dia. Tinggi dia mestilah yang perpendicular dengan dia punya base. Okay. So, you put into the formula 1/2 multiply by 6 multiply by 8. You akan dapat apa? Potong sini, tinggal 3. 3 darab 8. 24. 24. Okey. So, bila kamu bermain dengan luas, apakah unit untuk luas? Sentimeter kuasa 2 ataupun sentimeter square. Kalau perimeter, dia hanyalah sentimeter sahaja sebab dia panjang. Okey. Settle untuk area A, kita pergi kepada area B. Apakah formula untuk trapezium? Siapa masih ingat? Siapa masih ingat area untuk trapezium? Tak ingat. 1/2 darab dengan sum of two parallel lines. Multiply with height juga. Okey. Dekat mana yang parallel lines tu? Siapa tahu? Kamu ada trapezium PQRT. Dekat mana yang selari tu? Boleh tak beritahu cikgu yang mana yang selari? Dua garisan yang selari. Adakah RQ dengan TP ataupun TR dengan PQ? Cikgu bagi dua pilihan. Vanessa kata TR dengan PQ. Ya, betul. Cikgu highlightkan yang mana yang selari. Nampak tu? Satu sini, satu sini. So, inilah dia punya pair ataupun pasangan garisan yang selari. Sebab kalau ambil RQ dengan TP, dia tak selari. TP dengan hala ke sana. RQ dia straight macam tu. So, dia tak selari. Okay, so kamu tak boleh ambil sesuka hati. Tengok kepada bentuk trapezium dulu. Okay. So, kamu dah ada 8 and kamu dah ada 11. So, this is gonna be your sum of two parallel lines. Dan dekat mana dia punya height? Siapa tahu height dia dekat mana? Adakah height dia TP ataupun RQ? Vanessa kata RQ. So, betul lah RQ. So, ini dia punya height dia. So, kena pandai tengok trapezium. Baik. Kita dah ada kesemua information. So, kita boleh masukkan dalam formula. 1/2 darab dengan 8 tambah. Sum tu hasil tambah ya. 11 darab dengan 6. Tinggi dia. So,
So, bila kita kirakan, kita akan dapat 1, bahagi sini dapat 3. 3 darab 19 berapa? 50? 57. 57 cm square. So, terima kasih. Last kali, barulah kita totalkan. Area of whole diagram equals to 24 you plus with 57. Dapat berapa ya? 81. 81 cm kuasa 2. Dah siap. Okay? Faham tak ni? Cara nak pakai formula. Dah kena hafal dah formula daripada sekarang ya. Tak ada dah panjang lebar tu. Kamu dah banyak formula yang kamu dah tahu. Itu belum tengok lagi parallelogram. Okay, nombor 4 Kita pergi kepada next level. Susah sikit. Tak susah pun. Based on the information given in the diagram, A kata find the area of a triangle. Find the value of T. Oh, macam mana ni? Okay Kalau cikgu ambil dia punya... Kejap Oh, okay. Cikgu ada segitiga dekat sini kan? So, apa jadi bila cikgu rotatekan segitiga tersebut? Okay, so cikgu rotate Kenapa dia macam ni? Okay. Okay. Ni cikgu besarkan. Okay. Apa yang kamu nampak daripada segitiga ini? Boleh tak kamu cari dia punya height dengan dia punya base? Apakah dia punya height? 8 cm. 8 cm. Apakah dia punya base? 6 cm. 6 cm. Okay, so kamu kena pandai pusing-pusingkan triangle tu sebab dia takkan setiap masa base dia dekat bawah. Tengok dekat mana dia punya apa nama ni? Dia punya 90 darjah perpendicular punya sign tu. So, for A, kita carilah dia punya triangle. 1/2 darab base darab height. 8 darab 6. So, selesaikan. Akan dapat jawapan dia berapa? Ini bahagi 2. Ini bahagi 2 dapat 4. So, 4 darab 6. 20. Thank you. 24 cm square. Okay. Tengok B pula tu. Macam mana kita nak cari value of T tu? Siapa tahu? Cikgu padam balik yang gambar yang ini. Boom. Delete balik. Tak boleh delete ke? Delete. Okay. Sekarang ni kita dah ada area. So, bila kita dah ada area, barulah kita boleh jadikan ini sebagai base. Kenapa? Sebab ini kan dia punya base. Formula untuk area adalah 1/2 darab base darab height. Kalau dia punya triangle dia berbentuk begini, so dia punya base adalah 10 dan dia punya height adalah T. Base dia sekarang ni adalah 10 dan height dia adalah T. Kalau cikgu pusingkan tadi cikgu punya triangle, cikgu akan dapat satu lagi triangle yang mana dia punya height dia adalah 8, base dia adalah 6. Kenapa cikgu pusingkan? Sebab cikgu nak cari dia punya luas. Sekarang bila cikgu dah ada dia punya luas, barulah cikgu boleh gunakan triangle yang bentuk macam ni. Faham tak? So, untuk B, luas dah bagi. Ataupun kita dah cari tadi. 24 sini. Sama dengan gunakan formula yang sama. Tetapi nilai itu berbeza. Sebab kita gunakan triangle yang bentuk asal tadi tu. So, 1/2 darab dengan base
Tak payah tuliskan. Kita punya base dah tahu tu. Base kita adalah 10 darab juga dengan height kita iaitu T yang kita nak cari tu. Okey, daripada sini faham tak? Faham sikit-sikit. Faham sikit-sikit. Okey. So, kita nak selesaikan ni kan. So, macam mana kita nak selesaikan ni? Ada banyak cara. Sama ada kamu pindahkan dua ni pergi sini, settle masalah. Ataupun kamu nak selesaikan dekat sini, maknanya 1/2 darab 10 dulu. Mana yang kamu nak buat? Adakah kamu nak pindahkan 2 ataupun kamu nak selesaikan sini? Mana kamu nak buat? Cuba beritahu cikgu. Mana kamu nak buat? Dua-dua boleh buat. Tapi cikgu bagi kamu kebebasan untuk pilih metod mana yang kamu nak cuba. Adakah metod yang pindah 2 ataupun metod yang nak permudahkan dekat sini? Yang mana? Permudah cikgu. Permudah ya. Okey, so mari kita mudahkan. Maknanya, bila kita permudah, 1/2 darab 10 ataupun 10 bahagi 2 berapa? 5. Kita akan dapat 5 darab T, kita akan dapat 5T. So, sini 24. Daripada sini macam mana kita nak selesaikan? Cikgu pindah dulu nanti kamu tak faham. Boleh pindah-pindah. Kita balikkan, tak ada masalah. Macam ni. So, bila dekat sini, kita nak cari value T kan. Lepas tu, apa kita kena buat? Kita kena bahagi 5 bahagi 5. So, berapa 24 bagi 5? Siapa ada kalkulator? Tekan. 4.8. Apakah unit untuk ni? Adakah cm ataupun cm square? cm saja Sebab kita bukan nak cari dia punya area pun. Kita nak cari dia punya height sahaja. Height sahaja. Okey? Boleh? Nombor 4 ni. Pening sikit kan? Tapi nanti cuba fahamkan balik. Baiklah. Seterusnya, nombor 5. Kita akan bincang sampai nombor 8 je. Nanti kita habis. In the diagram, PQRW adalah square. So, bila square, kamu tahu dia adalah sama sisi. So, kalau semua soalan satu side tu dia dah bagi, ataupun side QR ni dia dah bagi, so kamu tahu semua sisi dia adalah 8. Okay, RST adalah segitiga dan TWVU is a trapezium. Find the area of a whole diagram. So, kalau dibagi satu bentuk yang complicated macam ni, apa yang kamu kena buat? Bahagikan ikut shape. So, maksudnya ambil senang dulu. A square, lepas tu B untuk triangle dan C ni untuk trapezium. So, mari kita buat A dulu. Apakah formula untuk A ataupun formula untuk luas segi 4? Panjang darab lebar. Very good. Ataupun length times width. Panjang darab lebar. So, you have the panjang, you have the lebar. Just put into the formula. 8 darab 8 berapa? 64. Bagus. 64 cm kuasa 2 sebab dia luas. Settle untuk A. Kita pergi kepada B pula. B adalah segitiga. Yang manakah dia punya base, yang manakah dia punya height? Apa base dia? Apa height dia? Base 13. Base 13. Betul ke? Cuba cikgu keluarkan dia punya triangle tu. 5 sini. 12 sini. Ini 13. Base 5. Base 5. Kamu kena pandai pusing-pusingkan triangle tu. Base 5. Height? 12. Jangan ambil yang sini 13. Salah nanti. Ataupun kalau cikgu buat triangle dia bentuk macam ni. Ini 13. Ini 12. Ini 5. Okey, sekarang mana dia punya base?
12 base. 12 5 base, height. 5 height. So dia takkan ubah tau. Dia tukar-tukar antara 2 sahaja. Yang penting kamu takkan masukkan 13 tu. Sebab 13 tu tak termasuk dalam formula. Dia hanyalah base dengan height. Dan base dengan height pun boleh bertukar bergantung kepada macam mana kamu susun triangle tersebut. Faham So bila kita masukkan dalam formula, jangan lupa 1/2 nanti ada je tertinggal 1/2 tu. 1/2 darab base dia mana-mana je. Base dia 5, height dia 12. So bila kita selesaikan, potong 2 sini, potong 2 sini tinggal 6. 6 darab 5 berapa? 30. Very good. 30 cm square. Okay, good. C pula. Yang paling confusing. Tak adalah confusing pun. Okay, cuba kita keluarkan dia punya trapezium tu. Saya lukis cantik sikit. Okay. Ni kita ada 3 cm. Siapa tahu yang this one berapa? 4. Kenapa 4? Sebab square tadi 8 cm. Bahagi 2. Sebab ada 2 kat atas ni kan. So dia adalah benda yang sama. So 8 bahagi 2. So kita dapat kat sini 4. Siapa tahu TW tu berapa? Yang ini. Siapa tahu TW tu berapa? Sebab kita nak cari dia punya height ni. TW ni. 4 juga. 4 juga. Kenapa? Ya ke 4? 5. Kenapa 5? 13 tolak 8. 13 tolak 8. Very good. 13 tolak 8. Ya, Philo. Tak nak cakap ya. Okay. Mesti kamu tertanya-tanya kenapa yang 5 ni kita panggil height sedangkan height dia dekat bawah? Siapa tahu? Kenapa 5 tu kita labelkan sebagai height sedangkan height tu adalah tinggi? Siapa tahu? Terbalikkan, pandai. Terbalikkan trapezium tu sebab itulah dia bergantung kepada macam mana cara kamu susun trapezium tersebut dan tidak semestinya height tu berada pada kedudukan yang menegak. Dia boleh jadi juga height tu berada pada kedudukan yang paling bawah. Bergantung kepada dekat mana dia punya parallel lines tersebut. So dekat mana dia punya parallel lines? Satu sini, satu sini. Okay? Sebelum kita boleh masukkan dalam formula. Tak cukup ruang. Tak cukup ruang. Okay. So, cukup kat sini So, C sama juga dengan trapezium 1/2 sum of 2 parallel lines. Maksudnya 3 tambah 4. Kemudian darab juga dengan 5, which is the height. Right? Then you get the answer. Berapa Tolong kirakan. Rajin sikit ngira-ngira. Dia mesti ada point. Ada tengah kira ke tu? Ada. Lamanya kira. 17.5. Cikgu buat je dulu 17.5 cm square. Philo kata. Okay. So, whole diagram maksudnya kamu tambahkan ke semua luas. 64 tambah 30 tambah 17.5. Sini 5. 1. 11. Okay, betul. Tak ada masalah. So, jawapan dia adalah... Mana cikgu nak buat ni? Buat warna merah sikit. 1.5 cm square. Very good. Pandai semua. Faham tak? Faham. Right. Sikit. Faham sikit. Okay. Next, nombor 6. Sikit lagi. In the diagram, QRU is an equilateral triangle. PQUV and RSTU are two squares
Given the area of PQUV is 36 cm square. Dia bagi luas untuk PQUV. Mana ni. Luas untuk satu square ni adalah 36. Find the perimeter of a whole diagram. So, bila soalan suruh cari perimeter of a whole diagram, maksudnya kamu kena cari yang luar sahaja. Jangan masuk dalam. Luar sahaja. Macam ni. Okay, itu saja. Yang dalam-dalam tak payah. Perimeter hanyalah ukur delik luar sahaja. But before that, we have to find the value of satu side dekat sini. So, kalau kita ada area 36, kita tahu yang square adalah side darab side ataupun panjang darab lebar. Tapi disebabkan dia adalah square, so side dia, panjang dia, lebar dia semua sama. So, dia dah bagi area 36. Sama juga dengan side darab side. So, berapakah kita punya side? 6 cm. Very good. Kita punca kuasakan dia. So, satu side adalah 6 cm. So, semua ni 6. Semua ni 6. 6, 6, 6, 6, 6. So, ada berapa 6 dekat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, perimeter sama ada kamu buat 6 tambah 6 tambah 7 kali ataupun kamu buat je 6 darab dengan 7. Sampailah jawapan dia. 42 cm. Dah siap. Boleh? Faham? Boleh. Okay, good. Very good. I love that spirit. 7. Sikit lagi nak habis. PQTU adalah rhombus, trapezium. Lepas tu dia bagi straight line. Given that the area of a whole diagram adalah 46. Find the height of the rhombus PQTU. Okay, sekarang ni kita nak cari. Ni pening sikit. Formula untuk rhombus apa? Area of rhombus. Siapa tahu area of rhombus apa? Area of rhombus adalah base darab height. Kalau segitiga dia ada 1/2 kan. Tetapi kalau untuk rhombus hanyalah base darab height. Dekat mana dia punya base? Kalau untuk rhombus kan kita ada PQTU ni adalah rhombus. Dekat mana dia punya base? Siapa tahu? Siapa tahu dia punya base kat mana? Bawah. Bawah. Dia dekat sini. Tapak dia. Ni. Okay. Ini adalah dia punya base. So, kita tahu dia punya base. Yang kita tak tahu adalah dia punya height. Okay. Dekat mana dia punya height? Adakah height dia PU? Adakah height dia QT? Ya atau tidak? Cakap je, ya atau tidak. Adakah height dia PU? Adakah height dia QT? Ya atau tidak? Ya. Oh, iya terkejut cikgu. Jawapannya adalah salah. Ini bukan height dia. Macam dalam triangle pun, kamu tak panggil dia punya yang sengit ni sebagai height. Dekat mana dia punya height? Height dia dekat sini. Yang perpendicular ni. Alamak. Susah lah. Kejap ya, cikgu padam. Height dia dekat mana? Dekat sini. Ni height dia. Okay. Itulah dia punya height. Yang perpendicular dengan base kat bawah tu. So, ni lah dia punya height. So, height dekat sini. Adakah height dekat sini sama dengan height dekat hujung ni? Adakah height dekat sini sama dengan height kat hujung ni? Sama ke tidak? Sama. Sama. So, dia adalah height yang sama. So, ini pun adalah height yang
Sama. So tinggi untuk rhombus dan juga tinggi untuk trapezium adalah tinggi yang sama. So kita boleh carilah dia punya tinggi. Bagaimana? Okay, dia dah bagi tahu area of a whole diagram. Kedua-dua diagram tersebut adalah 46. So kamu buat kat sini 46 dia punya subjek. Sama juga dengan hasil tambah kedua-dua area. Rhombus dan juga trapezium. Baik. So area of a rhombus adalah base darab height. So base dia adalah 5 darab dengan H lah. We don't know. Kita nak cari kan. So kita denotekan sebagai H. Letak sebagai H. Tak payahlah salin penuh-penuh height tu. Buang masa kamu je. Okay. Satu formula, kamu buat satu kurungan. Settle kat sini. Apa dekat tengah-tengah ni? Kita letak tambah. Area of rhombus tambah area of trapezium. So, apakah area of trapezium? 1/2 darab dengan, okay, mana dia punya sum of two parallel lines? Boleh bagi tahu cikgu tak? 8 cm dengan 5 cm. 8 cm and also 5 cm. Betul. So, letak 5 sini tambah dengan 8 darab dengan H juga. Kita nak cari dia punya H yang sama. Okay. Oh, sampai kat sini mesti kamu macam pening kan? Macam mana cikgu nak buat ni? Okay. Sekarang ni, untuk memudahkan jalan kerja, cuba seraya upaya untuk permudahkan yang ada pecahan ni. Barulah kamu tak pening. Okay. So, permudahkan dulu. Apakah 13 bahagi 2 berapa? Berapa 13 bagi 2? 6.5. So, 6.5. okey, terima kasih. So, kita sini kita selesaikan. 5H tambah dengan 13.5H. Macam tu. Sini kita letak balik 46. Okey. H dan juga H. Bolehkah kita tambahkan sekali kedua-dua ni? Boleh tak tambah? Boleh. Boleh. Okey, jangan takut untuk tambah. Okey. So, kamu akan dapat kat sini 18.5H. Sini 46. So, how to find the value of H? Kita bahagikan dengan nilai yang samalah. 18.5 kat sini. 18.5 dekat sini. So, berapa dia punya H kelas? Tolong kira jap. Ya ke 13.5? Macam salah je you all kira ni. Betul ke kamu kira tu? 13 bahagi 2. Oi, cikgu salah ke? Cikgu salah kan? Kenapa kamu diam je? Ini 6 kan? Hihi. 6.5 kat sini. So, sini 11.5. Kan? Betul ke tidak? Betul. Betul. Kenapa kamu diam je? Cikgu kan manusia biasa. Kita kan buat kesilapan juga. Okey. 46 bahagi 11.5 dapat berapa? Oh. Dapat 4. Oh. Okey, terima kasih. Okey. So, Oh ya, terima kasih. Okey, dah dapat semua. Barulah kita boleh cari dia punya perimeter of a whole diagram. Macam mana kita nak cari perimeter ni? So, apa kaitan 4? Oh, okey. Dapat 4 kat sini ya. Okey, kalau untuk rhombus dia macam square tau. So, bila dia macam square, maknanya semua sisi dia sama. So, kalau dia punya sini 5, sini pun 5 juga. Okey, kena pandai ya. Kena pandai tahu apakah ciri-ciri rhombus. Okey, so perimeter of our diagram kita mulakan daripada bawah. PQRSTU, balik-balik ke P ya. So, perimeter equals to
5 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Susah kan? Berapa ya? Ada tengah. 32. 32. Very good. So sini 32. Unit dia hanyalah cm sahaja ya. Perimeter sahaja. Ini pun perimeter cm sahaja sebab dia nak cari height sahaja. Okey. Marilah kita pergi kepada soalan yang terakhir sekali untuk hari ini. Soalan nombor 8. In the diagram, PQRS is a parallelogram with an area of 100 cm. Find the area of a triangle TQR. Wow. Okay, macam mana kita nak buat ni? Okay. Kita boleh cari dulu dia punya formula untuk parallelogram. Apakah formula untuk parallelogram? Siapa tahu? Sama je kan area of parallelogram. Area of parallelogram sama dengan area of rhombus, iaitu base darab dengan height. Okay, yang mana height dia adalah kat sinilah. Okay. Cara dia adalah kita anggap yang berat pula dah. Base dengan dia punya height sama. Macam pelik juga kalau. Okay, tak apa. Cuba kita buat 100 sama juga dengan base darab height. So, nombor apa yang sama bila darab together dapat 100? 20. 10 dengan 10 lah kan? Betul tak? 10 darab 10 kita dapat 100 kan? So, dia punya base dia 10, height dia pun 10 juga. Sini 10, sini pun 10 juga. Okay, lepas tu, kamu nampak ada dua tanda ni kan? Maksudnya apa? Dia bahagikan 10 tu kepada 2 kan? So, kita tahu yang base untuk triangle tu, TQ adalah 10 bahagi dengan 2. Kita akan dapat 5. So, 5 ni adalah dia punya base untuk TQ. Okay, lepas tu, formula untuk triangle TQR adalah 1/2 darab base 5 darab dengan height dia ni, 10 ni. Jangan pakai TR ni, tak boleh pun, kamu tak dapat jumpa pun. Dia punya height adalah dekat sini sebenarnya. Yang perpendicular. So, kamu darab dengan 10. So, bila kamu selesaikan, kamu akan dapat jawapan berapa? 25. 25. Okey. 25 cm square. Dah siap lah. Boleh. Yang 8 ni pening sikit lah, tapi jangan risau. Ni just untuk kamu punya information lebih sahaja. Jadi jangan risau untuk quiz minggu depan tu. Simple je, jangan risau. Okay. So, any question before we close the lesson for today? Ada soalan tak? Faham tak cikgu punya penerangan? Faham. Kalau tak faham, okay, nanti kalau tak faham boleh tengok balik cikgu punya video. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, jangan lupa isi kehadiran dalam Telegram cikgu ya. Yang masuk ni saja yang 26 orang ni. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, kita akan jumpa lagi pada masa dan hari yang lain. Thank you, kelas. Bye-bye. Thank you, sir. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bye-bye. Sama-sama. Thank you. Thank you, sir. Sama.